Lokman akan buat permohonan maaf terbuka pada Khairi Jamaluddin. Lim Sian Si ramal kedudukan Rafizi di Parlimen Pandan paling selamat. Minum kok, netizen perli pemimpin pembangkang hipokrit. Pakar ekonomi dakwa salah guna diesel mampu diselesaikan. PAS harapkan peruntukan MP pembangkang disalurkan segera. Azizi Abu Naim tegas tidak akan kosongkan kerusi parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi tengah hari 15 April 2024 bersamaan 6 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Permohonan maaf secara terbuka Lokman yang akan disiarkan di laman Facebook dan YouTube-nya adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian saman fitnah Khairi terhadapnya berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan usaha vaksinasi COVID-19 kerajaan di Malaysia pada 2021. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat dengan Lokman juga bersetuju untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan kepada Khairi. Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022, Khairi mendakwa beliau telah difitnah melalui siaran media sosial termasuk dakwaan bahawa plaintiff dikatakan bertindak melulu dan tidak bertanggungjawab dalam perolehan vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi di Malaysia. Pengacara podcast Keluar Sekejap itu juga mendakwa beliau telah difitnah dengan dakwaan yang dikaitkan dengan status vaksinasi COVID-19-nya. Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk perbicaraan penuh minggu ini. Bagaimanapun, hari perbicaraan telah dikosongkan berikutan penyelesaian hari ini. Semasa prosedur mahkamah terbuka di hadapan Hakim Mahkamah Sivil Johan Lee Kin Yau, Peguam Khairi Abdul Rashid Ismail memaklumkan bahawa plaintiff dan defendant telah menandatangani penghakiman persetujuan. Menurut pempengaruh yang dikenali sebagai Lim Sian Si, kedudukan Rafizi Ramli di Parlimen Pandan diramalkan paling selamat berbanding pemimpin PKR lain sekiranya 80% undi Barisan Nasional beralih ke Perikatan Nasional. Dalam ramalan berdasarkan kajian oleh Ong Kian Ming dari DAP, Lim berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail boleh kalah di kerusi masing-masing sekiranya pilihan raya diadakan sekarang. Kajian Ong mendapati 4 daripada 5 orang pengundi Melayu di kawasan yang ditandingi DAP dan menyokong BN beralih kepada PN pada PRN 6 Negeri Ogos lalu. Mengulas dapatan itu, Lim berkata PKR berdepan risiko kehilangan banyak kerusi parlimen sekiranya PRU diadakan sekarang. Dalam pada itu, Lim berkata Nurul Izzah yang juga naib Presiden Parti dan anak kepada Datuk Seri Anwar dan Saifuddin Nasution Ismail yang juga Setiausaha Agung PKR masing-masing gagal mempertahankan pematampau dan Kolim Bandar Baharu pada 2022. Kata beliau lagi, timbalan Presiden Parti iaitu Rafizi dijangka paling selamat kerana berpotensi menang lebih 60% dari peratusan undi di Parlimen Pandan. Susulan dari dapatan itu, jika Rafizi berjaya kekalkan kemenangan di Pandan dan PKR sekali lagi terajui PH dan kerajaan, maka Rafizi akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Tular gambar sekumpulan pemimpin pembangkang di sebuah meja bulat yang sepatutnya mengundang keinsafan di pihak penyokong Perikatan Nasional terutama PAS. Gambar itu menarik perhatian warganet apabila terdapat 2 botol minuman daripada syarikat yang sedang diboikot ekoran jenayah genosid di Palestin. Antara ahli politik pembangkang yang kelihatan ialah bekas ahli Parlimen Ketereh, Tan Sri Anwar Musa dan ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat Nasruddin Hassan.
Duduk di meja itu, mereka dilihat sedang berbual dengan beberapa individu dipercayai berketurunan Tionghoa. Rata-rata warga maya menyindir sikap ahli politik pembangkang yang hipokrit terhadap kempen boikot produk berkaitan Israel sebagai manifestasi membenci kekejaman rejim Zionis terhadap warga Palestin. Ada yang turut menyindir seorang bekas ahli Parlimen PAS yang sebelum ini sohor dengan siri artikel sekali serban dililit. Pakar ekonomi berpendapat rasionalisasi subsidi diesel dijangka dilaksanakan tahun ini mampu menyelesaikan isu penyalahgunaannya yang melarat selama lebih 15 tahun. Barjoy Bardai dari Universiti Tun Abdul Razak yakin kerajaan mampu memperoleh penjimatan lebih 40 bilion ringgit terhadap subsidi petrol dan diesel yang diperuntukkan belanjawan 2024, memandangkan kategori itu antara paling serius berlaku ketirisan. Beliau berkata wajar bagi kerajaan mewujudkan kaedah subsidi diesel bersasar bagi mengawal aktiviti penyelewengan semakin berleluasa yang mana terdapat sindiket menjual bahan api bersubsidi itu dengan harga lebih 2 kali ganda bagi mengaut keuntungan. Katanya pada masa yang sama, kerajaan dicadang mengambil kira kesan jangka pendek dengan tidak tergesa-gesa menarik pemberian subsidi bahan api kepada kategori pendapatan M40 dan T20 sebagaimana dikekalkan kepada golongan B40. Dalam pembentangan belanjawan 2024 Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan hasrat kerajaan merasionalkan subsidi diesel secara berfasa bagi mengelakkan ketirisan dan penyeludupan. Katanya wujud kemungkinan aktiviti penyeludupan yang serius akibat harga diesel terlalu murah. PAS mengharapkan peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang dapat direalisasikan dan disalurkan segera seperti mana diberikan kepada wakil rakyat kerajaan. Sambil menyatakan akan tunggu dan lihat perkembangan seterusnya, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata jika ianya dapat dijayakan dalam masa terdekat ini, ia membuktikan kerajaan menghargai pilihan rakyat. Mengulas lanjut katanya beliau turut menggesa kerajaan negeri lain akan mengikuti jejak langkah Kelantan dan Perak yang menyalurkan peruntukan kepada ahli Dewan Undangan Negeri secara sama rata. Beliau berkata dengan perundingan yang diadakan diharapkan akan menghasilkan kejayaan dan peruntukan akan disalurkan. Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan bahawa Kerajaan Perpaduan akan mengadakan mesyuarat peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada Rabu ini bagi membincangkan isu pengagihan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dilaporkan berkata pemimpin Perikatan Nasional sudah berjumpa dengannya di Parlimen pada 19 Mac lalu. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan wakil rakyat pembangkang supaya berunding dengan kerajaan sekiranya mahu peruntukan disalurkan kepada mereka. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim tidak akan sesekali mengosongkan kerusi walaupun diarahkan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk berbuat demikian. Muhammad Azizi berkata parti berkenaan termasuk Ketua Penerangan Datuk Razali Idris tiada hak untuk mengarahkan beliau dan 6 yang lain mengosongkan kerusi. Beliau tegas berkata hanya speaker sahaja yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan mereka untuk mengosongkan kerusi. Menurut beliau, mereka hanya menyokong kerajaan dan bukannya individu tertentu. Justru, kata beliau, tiada sebab untuk mengosongkan kerusi hanya disebabkan arahan parti. Dalam pada itu, Muhammad Azizi sifatkan kenyataan Razali hanya sekadar mahu meraih populariti. Media sebelum ini melaporkan keahlian 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tergugur secara automatik dan perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Razali dilaporkan berkata mereka tidak perlu menunggu surat pemecatan, sebaliknya keahlian tergugur selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan parti itu.
Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.